Saya nak cerita sikit berkenaan dengan huruf dengan nombor ni. Apa sebenarnya cerita huruf dengan nombor ni dalam kitab-kitab sihir ni? Apa pasal dia orang sibuk ustaz dengan nombor, dengan huruf? Okey, benda ni jangan terkejut ya. Jangan terkejut. Fasten your seat belt ya. Pegang kursi kuat-kuat. Benda ni dia sebenarnya adalah ranting kepada falsafah wahdatul wujud. Ranting kepada falsafah wahdatul wujud. Falsafah wahdatul wujud ni, dia bukan akidah, dia bukan tasawuf tahap tinggi, dia tasawuf tahap paling rendah sekali, wahdatul wujud ini. Orang yang mendakwa wahdatul wujud ni tahap tinggi, dialah sebenarnya tahap rendah. Okey, dia sebenarnya tahap rendah. Ini pegangan saya. Nak setuju, nak tolak tak ada masalah. Nak tolak tak ada masalah. Jadi wahdatul wujud ni mendakwa apa? Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini maujudat ini ya. Kalau kita baca Fususul Hikam Ibn Arabi, dia cakap terus terang. Okay? Muhdathat ni benda-benda baru. Adalah Allah jua. Okay? Ada dalam Fususul Hikam. Bahkan Allah itu ainul maujudat. Bukan ainul wujud saja. Ainul maujudat. Allah Subhanahu Wa Taala adalah hakikat benda-benda yang maujud ini. Bukan ainul wujud. Ainul maujudat. Dia cakap terang-terang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ainul muhdathat. Allah itu adalah hakikat benda-benda baru ni. Kita semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi yang ada hanya Allah, dan alam ini adalah jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya semua satu. Everything is one. Everything is one. Macam mana Tuhan buat penjelmaan ini? Jadi daripada falsafah wahdatul wujud itu didakwa bahawa yang ada hanya Tuhan, yang alam ini juga adalah jelmaan Tuhan juga. Okey, ini bukan saya kata, ini Ibn Arabi yang kata dalam Fususul Hikam. Siapa nak cabar kefahaman saya, sila tampil ke hadapan. Okey, kita baca sama-sama. Kita tengok. Saya akan pertahankan stand saya dan kamu cuba defend your position. Okey. Jadi, bila semuanya satu, if everything is one, ya. If everything is one, that means kalau you tweak something dekat sini, dia juga akan mengubah sesuatu dekat sana. Sebab dia adalah satu je. So kalau you edit something here, something there will change also. Something there will change also. Okay? Bercahaya bukan? Jangan. Apa? Ini semua nak kena tanya ahli makrifat. Baca-baca muka ni ahli makrifat pakar dia. Kan? Dia tengok muka orang, dia boleh tahu. Oh, ini orang makrifat, ni orang belum makrifat. Ni muka gelap, ni muka terang. Kan, ini bukan orang beriman ni. Jangan tanya saya bukan pakar, kena tanya geng-geng makrifat, kan. Dia orang pakar pandang muka orang. Ustaz Farhan Nuruddin. Marhaban bikum. Okey. Terima kasih. Jelas ya. Jadi falsafah wahdatul wujud ni, kalau awak faham, awak akan faham konsep perwafakan ini. Konsep wahdatul wujud ni, you cannot bring it out of the picture. Kalau awak keluarkan daripada perbincangan ni, dia jadi tak jelas, dia jadi tak clear. Jadi bila awak tukar sesuatu dekat sini, sesuatu dekat sana juga akan berubah. Awak tukar sesuatu di bumi, sesuatu di atas akan berubah. Awak tukar sesuatu di atas, sesuatu di bumi ni akan berubah. Ataupun sesuatu yang berlaku di atas, berlaku juga di bumi. Sesuatu yang berlaku di bumi, berlaku juga di atas. Sebab apa? Sebab semuanya satu. Faham ya? Semuanya satu. Soalan-soalan nanti saya tangguhkan dulu. Saya nak jelaskan dulu falsafah di sebalik benda ni. Baik, jadi macam mana Tuhan jelmakan diri dia? Macam mana berlaku tajalli ni ataupun fight? Kan, daripada dia saja, lepas tu ada alam lah, ada kita lah, ada apa semua. Akhirnya kita pun dia juga, kan? Kita pun dia juga. Dengan cara apa? Dengan cara huruf. Di mana kita dapat benda ni? Kun fayakun. Ada Ibn Arabi ada sebut benda ni dalam Futuhat. Tuhan cipta alam ni, bukan cipta, jelmakan alam ni menerusi kalimah kun. Be and it is. Jadilah maka ia terjadi. Jadilah maka ia terjadi. Dengan apa? Dengan perkataan. Jadi dia ni, dia menganggap, dia ambil benda ni secara zahir. Oh, Allah guna huruf kun fayakun. Kaf dengan nun tu. Kaf dengan nun. Allah guna perkataan untuk cipta alam ini. Ataupun untuk jelmakan alam ini. Jadi daripada situ, mereka kata, siapa yang ada penguasaan kepada ilmu huruf, dia boleh menguasai apa-apa sahaja. Sebab semua benda adalah hasil kun. Semua benda adalah hasil kun.
Yang kita faham, dia bukanlah huruf tu, bukanlah perkataan itu, tetapi adalah kehendak Allah. Kehendak Allah, maksud dia, Allah nak kata, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah nak sesuatu, dia kata be and it is. Bukan Allah kena sebut, Allah kena kata perkataan kun tu. Tidak perlu pun perkataan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi, di mana pula datang cerita nombor ni? Kan? Dari cerita huruf. Di mana pula datang cerita nombor? Kalau awak nak tahu, huruf bagi mereka itu pun sebenarnya adalah zahir sahaja. Dia adalah tubuh. Dan huruf ada roh dia. Dia ada batin dia. Zahirnya adalah huruf. Batinnya adalah apa? Batinnya adalah nombor. Okay? Jadi kalau awak nak faham the essence, the roh of these letters, you need to know its number. Kalau awak nak faham hakikat huruf ini, awak kena tahu nombor dia. Nombor dia itulah adalah hakikat ataupun roh kepada huruf-huruf ini. So if you know these letters and you know these numbers, you have the ability to jadi macam Tuhan, iaitu you ada kemampuan mencipta. Jangan lupa the sistem falsafah wahdatul wujud ni adalah mendakwa semua hanya dia, kan? Kita adalah, kita kata, minuscule model of him, but we are him also. Kita adalah dia juga. Jadi kalau dia boleh mencipta, kita juga boleh mencipta. Dia boleh kun fayakun, kita pun boleh kun fayakun, dengan syarat kita akan ada ilmu huruf dengan ilmu kita kena ada ilmu nombor. Likulli zahirin batin wa likulli tanzilin ta'wil. Ini salah satu pegangan batiniah, betul ya. Batiniah punya prinsip itu. Semua zahir ada makna batinnya, dan semua yang diturunkan ada takwil dia. Ini bukan pegangan kita. Pegangan kita apa? Sebahagian ayat Al-Quran memang ada makna yang tersembunyi, tersirat. Tersembunyi ini bukanlah orang tak boleh tahu. Kalau belajar boleh tahu. Tak perlu nak bayat semua untuk tahu. Tidak. Buat kajian, belajar daripada orang yang pakar, awak boleh tahu benda ni, tak ada masalah. Okey. Jadi sebab tu dia orang menggabungkan huruf dengan nombor. Menggabungkan huruf dengan nombor. Dia orang menganggap alam ni macam kita kata virtual reality lah, macam tu kan. Siapa yang tengok cerita Matrix awak tahulah, tengok dia punya binary kan. Yang terkenal tentang image matrix tu adalah huruf-huruf dan alphanumeric ya. Kita kata alphanumerical characters ya. Alphanumerical characters yang macam hujan tu. Dan itulah batu-bata asas kewujudan the matrix. Kan? The matrix is formed through programming, through binaries, through coding dan sebagainya. Kan? Programming lah kita kata. So, diorang kata alam ni pun macam tu juga. So, once you menguasai huruf-huruf ini, the basic building blocks of the matrix, alam yang wujud secara illusory ini, maka you can create the matrix. You can manipulate the matrix. You boleh edit sana, edit sini, buat apa yang tak ada, buang apa yang ada, you boleh buat benda tu. Jadi faham ke? Siapa faham benda ni, insya-Allah dia faham. Sebab tu dia orang sibuk dengan huruf dengan nombor. Setiap huruf tu ada demi nombor yang tertentu. Alif 1, kan? Ba 2, jim 3. Bukan ta, jim 3, dal 4. Lepas tu ada lagi lah huruf-huruf lain membawa jumlah-jumlah yang tertentu.